Bila nak raya ni, baju raya tu macam mana? Jadi keluarga ni bincang. Pak saudara, Pak Long kata saya bagi selak. Kata mak ngah pula, dia kata saya nak bagi apa nama ni, kasu. Hak ni kata saya ingat nak bagi sepasang baju Melayu. Akhirnya dia dapatlah 4 pasang. Alhamdulillah, dia suka sangat. Dengan seolah-olah sempurna lah. Bukan baju Melayu 3 hari 3 malam, baju Melayu tu je raya. Jadi ini pun tak apa comel, tak apa sihat perasaan macam tu. Yang kawan dia ni lepas bertukar, lepas bertukar. Sepupu dia tu, waktu pagi lain, tengah hari lain, malam lain, esok lain pula, lusa lain pula, macam-macam. Dia ni hak tu je, tak apa sihat juga tu. Tak apa kena. Begitu juga kadang-kadang kita kena tengok juga waktu persekolahan. Masuk waktu persekolahan ni penting. Nak masuk sekolah tu penting. Yang ini kadang-kadang orang alpa, tapi dia komitmen nak baju. Setakat yang saya tahu, kalau di wilayah hampir RM200 dibagi kepada seorang tu untuk dapat baju, dapat kain, dapat seluar, dapat stokin, dapat kasut, dapat apa yang menjadi keperluan, termasuk beg sekolah dan seumpamanya, nilainya hampir RM200. Jadi yang ini siapa nak selesai? Budak walaupun baju tu murah, tetapi baru dia suka. Kita nak jenama lama hak kita pakai, hak mahal ni tak apa, biar lama pun tak apa. Tapi budak ni lain konsepnya. Kawan dia baju baru begini, dia pun nak kasut ni semua sekali. Ini pun penting. Yang lebih parah lagi, bila jika sekiranya anak-anak ini terpaksa komit bayar yuran, seperti nak periksa SPM, STPM, stamp seumpamanya, dia nak bayar yuran 200, 150, saya tak tahu apa nilainya. Dia tak ada duit. Jangan menggerhanakan menyebabkan dia tak dapat nak ambil periksa gini-gini, cikgu duk marah dia tak tahu. Sedangkan hakikatnya dia perlu kepada duit tersebut. Tapi dia tak tahu arah macam mana nak ni. Ini pun kena selesaikan. Sama juga yang besar juga lagi apabila dia dapat keputusan yang terbaik. Dia dapat keputusan terbaik 9A, 8A, 7A, 8. Dia bahkan jadi antara yang terbaik di kalangan keluarga. Sepatutnya keluarga dia, ibu bapa dia, kalau ada lagi, begitu juga dengan pak-pak saudara, mak saudara, gini-gini, celebrate. Beri semangat, beri sokongan, beri dokongan. Raikan dia, carilah sikit hadiah apa-apa. Kemudian bukan setakat tu, bincang lalu. Kalau boleh tengok, kata anak anda lepas ni nak belajar mana, dia kata nak belajar Mesir kalau boleh, dan dia pun kelayakan. Sebagai contoh di Azhar, kita tahu Azhar ni dia tak ada sponsor kecuali kerajaan negeri, kerajaan ini atau seumpamanya. Kita fikir macam mana nak bantu budak ni. Kalau perlu kepada permohonan, kalau buka, kalau tak macam mana. Yang nak pergi beli tiket, nak pergi beli apa yang sepatutnya, siapa yang nak usahakan macam ni? Ini pun kena tengok. Ini pun kena selesai. Bila selesai, dia akan rasa seronok yang amat sangat. Sampailah kepada tahap bila dia belajar ni, keluarga ni fikir, dia duduk sana berapa, tanya hak ustaz, hak orang panggil hak lebih tua pada anak saudara dia ni yang telah pergi ke Mesir tahun 2, tahun 3, tanya orang duduk Mesir ni berapa belanja, berapa makan, berapa sewa, berapa. Kawan ni kata
Setakat yang saya tahu lah, selepas PKP ni, lockdown coronavirus ni, dia harga dia naik sikit, rumah melambung naik. Jadi berapa royak kata kalau nak agak 500 sebulan, sedap-sedapnya 600 lah. Jadi kena memikir macam mana nak dapat 600 sebulan untuk anak saudara kita ni, untuk dia terus belajar, dan dia belajar dalam keadaan selesa, dan dia tak ada masalah. Dia tidak rasa terbungkam, tak terasa tercengkam, tapi dia boleh terus belajar. Macam mana cara ni pun kena fikir betul-betul. Akhirnya kalau ini berlaku, sampailah dia tamat belajar, berjaya pula, dia balik, dia dapat kerja, dan dia mula naik bagus, rajin pula ceramah dan seumpamanya gini. Dia boleh menjadikan keluarga dia itu sebagai satu contoh. Di sebalik berlakunya perceraian seperti itu, hikmah yang paling besar adalah rasaan kebertanggungjawaban semua keluarga. Tapi ini sikit sangatlah. Yang goliknya pakai lepas tangan kau anda lah. Dan dia akan bina satu persepsi yang baru, dan dia akan bersemangat, dan dia boleh memotivasikan keluarga-keluarga lain yang berlaku seperti ini. Tapi kalau kita biarkan macam ni, inilah jadi masalah. Pas satu-satu penjagaan ini, jaga pula sambil leweh. Yang paling parah lagi, semua amarah dilepaskan kepada anak-anak seperti ini. Sementara lagi kalau anak yatim, kalau keluarga dalam keadaan ini, kesian tuan-tuan. Sudah barang pasti mereka ni juga perlu kasih sayang, perlu pembelaan. Macam mana nak selesai? Inilah cabaran-cabaran yang sepatutnya kita hadapi dan kita bersedia. Saya selalu katakan yang ini peranan daripada keluarga, daripada masjid, daripada biro dakwah adalah penting juga sebagai cara untuk merealisasikannya. Pihak yang lebih hampir dalam hubungan persaudaraan diberi keutamaan dalam hak penjagaan anak adalah kerana kebiasaannya keluarga terdekat lebih kasih sayang daripada keluarga yang jauh. Itu biasa. Tapi kadang-kadang dia tengok juga ada jenis keluarga tu memang baik, seronok. Mereka juga lebih prihatin terhadap hak penjagaan, pendidikan dan kepentingan anak-anak. Dan jaga yang ini penting. Sentiasa kena tengok hak anak-anak ni, hakul atfal, dan hak kepada anak-anak dia besar sebenarnya. Tapi apabila berlaku pengabaian, inilah yang merosakkan. Terdapat keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Jika terdapat ahli keluarga lelaki dan ahli keluarga perempuan dan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan anak, pihak yang diberi keutamaan berdasarkan urutan yang berikut: